Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat bersama pada hari ini dan kita sambung balik kitab yang kita baca, iaitu 40 hadis qudsi. Hadis insya-Allah hari ini adalah hadis yang ketiga. Kata penulis, iaitu Mulla Ali Al-Qari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار متفق عليه ورواه أحمد. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW bersabda, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman. So maksudnya dalam hadis ni Abu Hurairah dengar daripada Nabi dan Nabi riwayat daripada Allah. So ada tiga lah. Abu Hurairah ambil hadis ni ataupun riwayat hadis ni daripada Nabi. Nabi riwayat hadis ni daripada Allah Azza wa Jal, hadis qudsi. Kata Allah, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam menyakitiku. Kata Allah, anak Adam menyakitiku. Yasubbud dahra, yang mana perbuatan menyakitkan Allah itu yasubbud dahr, apabila dia mencela masa. Wa ana dahru, akulah masa itu, kata Allah. Biyadil amr, di tanganku segala urusan. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang mengubah siang dan malam. Hadis ni riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan hadis ni riwayat Imam Muslim. Maka sebab itu disebut muttafaqun alaih. Bila hadis disebut muttafaqun alaih, maksudnya adalah hadis tersebut riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada sahabat yang sama, baru kita panggil muttafaqun alaih. Kalau hadis sama, sahabat berbeza, yang tu bukan muttafaqun alaih. Nak jadi muttafaqun alaih, disepakati ke atasnya, Bukhari riwayat daripada Abu Hurairah umpamanya, Muslim juga riwayat daripada Abu Hurairah, hadis yang sama, baru jadi muttafaqun alaih. Dan hadis ni juga riwayat Imam Ahmad. Apa maksud ataupun apa syarah di sebalik hadis ni? Mungkin ada yang pelik bila Allah Ta'ala kata, aku adalah masa. Saya akan huraikan insya-Allah dalam beberapa poin yang penting. Pertama, bila Allah Ta'ala kata yu'dhini ibnu Adam, mungkin ada yang kata, takkan Allah merasa sakit? Takkan Allah merasa sakit? Sebenarnya Allah tidak merasa sakit. Cuma perbuatan seorang hamba apabila melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah, ataupun apabila seorang hamba mempertikaikan qada dan qadar, perbuatan dia itu seolah-olah dia merasakan dia dapat menyakiti Allah, tetapi sebenarnya tidak. Ada orang, Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk. Tapi nak bagi mudah faham, saya buat satu contoh, satu analogi yang mudah. Ada orang kadang-kadang bila dia sakit hati dengan satu orang yang lain, dia buat macam-macam cara nak bagi orang yang disakit hati tu tambah sakit hati. Betul? Tapi kadang-kadang perbuatan dia menyakitkan hati orang, orang tak sakit hati pun. Betul tak? Orang tengok
Makin teruk dia ni aku tengok kan. Punyalah usaha nak bagi aku sakit hati, tapi aku relax je. Jadi begitulah kalau makhluk bersama makhluk, perbuatan menyakitkan hati pun ada kalanya tidak memberi kesan kepada makhluk, apatah lagi Allah Azza wa Jal. Allah yang berkuasa atas setiap sesuatu, Allah qadirun ala kulli syai'. Allah ini berkuasa ke atas setiap sesuatu, tak ada orang yang boleh berkuasa ke atas Allah. Jadi kalau perbuatan seorang hamba nak menyakiti Allah, dah tentulah Allah tidak akan memberi kesan apa. Maka sebab itu ibadat-ibadat yang kita buat ni sebenarnya bukan untuk Allah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam hadis Muslim yang lain, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amalan anak Adam ni adalah untuk diri dia sendiri. Setiap amalan anak Adam yang kita buat ni, yang kita salat, yang kita puasa, yang kita baca Quran, yang kita zikir, yang kita sedekah, yang kita pergi buat haji bersesak-sesak ni, bukan untuk Allah. Kalau kita tak buat pun, Allah Ta'ala akan kekal begitu. Kerana Allah ini Malikul Muluk. Allah ini Jabbar. Allah ini Qahar. Allah itu Maha Berkuasa. Allah raja segalian raja, dia tak perlu kepada kita, sebaliknya kitalah yang memerlukan kepada Allah. Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak memerlukan alam ini, sebaliknya kitalah yang memerlukan Allah. Wa antumul fuqara, kamulah yang menjadi fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Itu satu. Yang kedua, bila Allah Ta'ala sebut dalam hadis ni yasubbud dahar, perbuatan nak menyakitkan Allah ini, usaha untuk menyakitkan Allah ini antaranya adalah selain daripada mencela Allah dan Allah tidak terkesan dengannya, selain daripada itu apabila dia mencela masa. Cela masa ni maksudnya bila hari hujan je dia kata celaka hujan. Aku nak pergi main futsal pun tak boleh. Tapi futsal boleh lah sekarang ni kan. Nak pergi main bola lah. Futsal bawah bumbung. Celaka hujan. Ataupun orang nak pergi jogging kan, nak main golf ke. Dah pakat dah dengan Tan Sri ni kan, sempena nak PRU main golf kan, tengok hujan dia pun kata celaka betul, kempen aku tersekat pula sebab ni. Mencela masa, mencela fenomena alam, perbuatan tu dikira menyakiti Allah walaupun Allah tidak terkesan. Tetapi perbuatan tu salah. Kenapa salah? Kerana Allah Ta'ala kata wa ana dahr, kerana akulah masa. Sekarang ni bila Allah Ta'ala kata akulah masa, mungkin ada yang pelik, Allah masa? Kalau Allah masa, pasal apa Allah Ta'ala menjadikan masa tu berbeza-beza, menunjukkan masa tu makhluk. Masa ni makhluk. Sebab tu masa kita di dunia dengan masa kita di akhirat tak sama. Betul? Masa di akhirat fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Akhirat, satu hari di akhirat sama dengan 50,000 tahun di dunia. Kan? Satu hari dekat bumi berapa jam? 24 jam. Satu hari dekat marikh berapa jam? Tuan-tuan tak belajar sains? Ustaz tanya lebih-lebih, Ustaz sains SPM berapa? Satu hari dekat bumi dengan satu hari dekat mushtari berapa lama? Ada beza? Ada beza. Kerana masa ini relatif. Sebab itu bila Tuhan kata kami ciptakan langit dan bumi dalam masa, kami ciptakan bumi dalam masa berapa hari? 6 hari. 6 hari itu bukan 6 hari kita. Bukan 6 hari yang kita lalui hari ini. Kerana bumi belum dicipta. Bumi masih belum dicipta, bukan 6 hari kita. Kerana 6 hari kita ni muncul apabila bumi dicipta, matahari dicipta dan bumi mula keliling. Bumi mula mengorbit matahari, baru timbul masa. Bila bumi berputar pada paksi baru ada 24 jam. Dan dikatakan oleh ilmu geologi kan,
Dia kata pada mula-mula bumi diciptakan, hari itu lebih panjang pada hari kita. Maka sebab itu bila kita baca hadis tentang Dajjal, bila kita baca hadis tentang Dajjal, Nabi kata bila Dajjal turun, satu hari macam setahun. Hari pertama dia. Hari kedua macam sebulan. Hari ketiga dia macam seminggu. Lepas tu baru jadi normal balik. Tahu siapa? Sahabat tanya, ya Rasulullah, dah sehari macam setahun tu kami macam mana nak solat? Kira hari ni solat zuhur, tahun depan solat zuhur lain. Kan? Macam mana kami nak solat? Nabi kata, la uqduru lahu qadrah, kata Nabi. Dah, jangan solat setahun sekali. Hampa kira lah 24 jam juga. Walaupun masih siang. Pasal apa bila Dajjal turun mula-mula? Kan? Pasal apa bila Dajjal turun mula-mula? Tu saya sakit tengkuk. Kejap. Pasal apa bila Dajjal turun mula-mula tu, hari tu jadi slow? Kerana itu menunjukkan bumi semakin putaran dia pada paksi dia semakin lambat sebab dia nak bertukar arah. Kan matahari naik pada barat kan? Sebelum matahari naik pada barat, dia akan stop dulu. Sebelum nak stop, dia slow dulu. Nak U-turn, boleh U-turn tengah-tengah laju? Tak boleh lah. Kena slow, lepas tu baru U-turn. Macam tu lah. Ulama' dia syarah hadis ni, dia kata logik lah. Sebab sebelum matahari naik pada barat, Allah Ta'ala akan slowkan dulu pergerakan bumi tu. Lepas tu baru jadi normal balik. Yang tu Wallahu'alam. Ya, Dajjal turun dulu, betul. Okey? Baik. Maksudnya masa ni sesuatu yang relatif. Kita nak kira pakai tahun apa? Itu pun relatif. Tu masa kat tu. Umur tuan-tuan, kalau kira pakai Masihi, pakai matahari, berbeza dengan kalau tuan-tuan kira pakai umur Islam. Betul? Itu masa juga tu. Okey. Jadi, macam mana Tuhan kata dia adalah masa? Sebahagian ulama' kata, oleh kerana Tuhan kata aku adalah masa, maka dahar termasuk dalam nama Asma'ul Husna. Kan, dulu kita nasyid Asma'ul Husna tu, ada tak sebut dahar? Yang sekolah agama lah, kan? Biasanya dihafal lah Asma'ul Husna. Tapi kalau sekolah yang tak agama, saya tak tahulah. Ada? Ada? Tak ada? Sekular betul yang pun ni, kan? Yang mana Nabi kata dalam hadis, inna lillahi tis'ata wa tis'iyya isma. Tuhan ni ada 99 nama. Faman ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengetahuinya akan masuk syurga. So kena tahu nama-nama Tuhan ni, masuk syurga kan. Dan kita nak doa pun, kita kena seru nama-nama Allah yang sesuai dengan apa yang kita nak minta. Nak minta Allah Ta'ala beri rezeki yang luas, so kita panggil lah Ya Razzaq, wahai Tuhan pemberi rezeki. Nak minta supaya Allah kesian kat kita, Ya Rahim, wahai Tuhan yang Maha Penyayang, kan? Jadi kena tahulah nama-nama Allah ni. Jadi sebahagian ulama' seperti Ibnu Hazmin, dia mengatakan di antara nama Allah ini adalah dahar. Di antara nama-nama Allah yang 99 ni dahar. Tapi pandangan Ibnu Hazmin telah dikritik oleh majoriti ulama' yang lain. Ibnu Hazmin ni pun ahli sunnah juga. Dikritik oleh ulama' yang lain. Pendapat majoriti ulama' ahli sunnah, mereka mengatakan ad-dahar bukan nama Allah. Habis itu yang Tuhan kata dia masa, sebenarnya Allah bukan masa. Kerana masa itu sendiri berbeza-beza. Tak mungkin masa itu Allah dan Allah itu masa. Dan Allah pun tak terikat dengan masa, kerana masa ni hanya untuk makhluk. Hanya untuk makhluk masa ni. Baik. Habis itu macam mana nak syarahkan hadis ni? Aku adalah masa, maksudnya masa tu adalah ciptaan Allah, undang-undang Allah, yang mana tidak ada makhluk yang boleh keluar daripada masa. Yang berada, yang tidak terikat dengan masa ni hanya Allah.
Maka sebab tu kita tak boleh tanya, Allah ni sebelum ni buat apa, selepas ni buat apa. Allah tidak ada sebelum dan tidak ada selepas. Kerana Allah tak terikat dengan masa. Yang terikat dengan masa ni kita je. Allah menjadikan undang-undang masa ni kepada makhluk dia. Maka sebab itu kalau kita mencela masa, kita seolah-olah tidak beriman dengan qada dan qadar. Jangan cela masa, kerana masa itu hanyalah makhluk yang berjalan, yang bergerak, yang beredar hanyalah dengan arahan Allah. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata biyadil amr, di tangankulah segala urusan, segala perintah yang menjadikan masa ni bergerak tak berhenti, aku, kata Allah. Maka kamu jangan cela masa. Apa saja fenomena alam ni, jangan cela. Baik. Hadis ni nak membuktikan kepada kita satu benda, iaitu orang Islam dilarang untuk menjadikan fikiran dia tu negatif, pesimis. Sesuatu yang buruk berlaku pada kita, jangan dicela masa tu. Sebaliknya usaha supaya dapat memperbaiki keburukan yang kita terima. Biasa orang sebut, daripada kita mencela malam ataupun mencela gelap, lebih baik kita pasangkan lampu. Betul? Orang Arab dia kata, ash'il syam'ah badal an tazummul zalam. Dia kata, hidupkan pelita, itu lebih baik daripada kita mencela gelap. Duk bising gelap. Pasang lampu. Kalau kita cela gelap tu pun, gelap tu bukan boleh berubah pun. Hadis ni juga, dalam hadis yang lain, Nabi SAW dia berjalan dengan seorang sahabat naik kenderaan. Dia berjalan dengan seorang sahabat naik kenderaan. Jadi sahabat tu pun masa dia berjalan dengan Nabi, tiba-tiba kenderaan dia tu, binatang yang ditunggang tu jatuh. Unta dia jatuh. Fa'atharat. Bila jatuh, tuan-tuan, sahabat ni kata, ta'isa syaitan. Celaka syaitan. Sahabat ni bila unta dia jatuh, dia kata celaka syaitan. Ta'isa syaitan. Celaka syaitan. Nabi kata, la taqul hadha. Nabi kata, jangan cakap benda ni. Nabi kata, jangan cakap. Sebab apa? Sebab idza qulta ta'isha syaitan ta'azama hatta yakun atau hatta asbaha mithla al-bait. Bila kau cakap celaka syaitan, syaitan tu akan membesar jasadnya, seperti dia akan jadi sebesar rumah. Punya besar. Sebaliknya kata Nabi, kau sebutlah bismillah. Sebut bismillah. Bila kau sebut bismillah, idza qulta bismillah tasaghara, dia akan jadi kecil, hatta asbaha mithla dzubab. Saiz dia akan jadi seperti lalat. Maksudnya Nabi nak kata, kalau berlaku apa-apa musibah pada kita, kita jangan cela setan. Kerana cela setan ni bukan dapat faedah pun. Daripada kau cela setan, baik kau puji Tuhan. Bila kita cela setan, setan tu dah dicela dah. Kan? Jadi tak perlu cela setan. Puji Tuhan. Tapi bukankah Ustaz ada hadis yang Nabi SAW cela syaitan? Ada tak hadis Nabi cela syaitan? Ada, Nabi cela syaitan. Dalam hadis, Nabi tengah salat. Lepas tu Nabi sebut, al'anuka bila'natillah, al'anuka bila'natillah, al'anuka bila'natillah. Aku laknat kamu dengan laknat Allah. 3 kali Nabi sebut dalam salat Nabi. Kemudian Nabi hulurkan tangan macam tu, seolah-olah macam nak ambil sesuatu.
Lepas solat sahabat tanya. Dalam solat sahabat tak boleh tanya kan, sebab Nabi tengah solat. So lepas habis solat sahabat tanya, "Ya Rasulullah, tadi kami tengok engkau menyebut sesuatu dan menghulurkan tangan macam nak ambil sesuatu. Sebenarnya apa yang berlaku?" Nabi kata, "Tadi ni datang padaku syaitan. Dia bawa api nak suakan ke muka aku. Maka aku sebut, al'anuka bila'natillah. Aku melaknat kamu dengan laknat Allah. Kemudian aku nak ambil, nak tangkap syaitan ni." Nabi kata, "Laula da'watu akhina Sulaiman la asbaha muwaththaqan yal'abu bihi ghilmanul Madinah." Atau kama qal, kalau taklah kerana doa saudara kita Nabi Sulaiman, sudah tentulah syaitan ni aku akan ikat. Aku tangkap dia, aku ikat. Dan budak-budak di Madinah boleh main dengan syaitan ni. Tapi sebab Nabi Sulaiman dah doa supaya Allah tak berikan kerajaan yang macam dia kepada orang lain, maka Allah Ta'ala takdirkan aku tak tangkaplah syaitan ni. Sebab yang boleh tangkap, yang boleh arahkan syaitan ni, yang boleh ikat syaitan ni, hanya kerajaan Nabi Allah Sulaiman saja. Ini maksudnya dalam hadis ni, Nabi laknat syaitan. Jadi macam mana tu ada bercanggah sikit lah. Tapi sebenarnya tidak ada percanggahan kalau kita faham dua-dua hadis ni dengan cara yang betul. Tuan-tuan, bila sahabat tadi jatuh daripada kenderaan ni syaitan buat ke siapa buat? Bukan syaitan buat. Takdir Allah dia jatuh. Syaitan ni kerja diganggu saja. Tapi Nabi tadi, bila dia laknat syaitan, dia bukan laknat disebabkan Allah menjadikan dia sesuatu yang buruk pada Nabi. Tapi dia memang laknat di atas godaan syaitan, yang syaitan datang nak ganggu dia. Jadi sebab itu tak ada percanggahan. Kita dilarang untuk laknat syaitan atas musibah yang Allah bagi kat kita. Bila datang musibah, jangan pergi cela syaitan, kerana itu tidak memberikan apa-apa kebaikan pun pada kita. Sebaliknya kita baca bismillah, ataupun kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berikan aku, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita daripada Allah dan kepadanya kita kembali. Kemudian kita doa, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, berikan aku pahala dalam musibah ini, wa akhlifli khairan minha, dan gantikan aku dengan yang lebih baik. Gantikan aku dengan yang lebih baik daripada musibah yang kau ambil. Maksudnya dengan musibah tu hilang satu nikmat. Moga-moga dengan musibah yang datang ini Allah ganti dengan yang lebih baik. Kemudian Allah Ta'ala kata, uqallibul laila wan nahar, akulah yang mengubah siang dan malam. Kerana Allah itu yang mengubah. Hadis yang seterusnya, kita ada masa sikit lagi. Hadis yang seterusnya, hadis yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah Ta'ala yaqulu yawmal qiyamah, ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni. Qala ya Rab, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin? Qala ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu? Ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indah? Ya ibna Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Qala ya Rab, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin? Qala ama alimta annahu istat'amaka 'abdi fulan falam tut'imhu? Ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dhalika 'indi? Ya ibna Adam, istasqaituka falam tusqini. Qala ya Rab, kaifa usqika wa anta rabbul alamin? Qala istasqaka 'abdi fulan falam tusqihi.
Ama alimta annaka law saqaitahu lawajadta dhalika indi. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di hari kiamat, ya bani Adam. Hari kiamat nanti Tuhan akan panggil kita. Wahai anak Adam, maritu falam ta'udni. Aku sakit, engkau tak datang pun ziarah aku. Qala, ya Rab, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Nanti hamba ni akan tanya balik, wahai Tuhan, engkau Tuhan sekalian alam, macam mana aku nak ziarah engkau? Maksudnya takkan Tuhan sakit? Terkejutlah hamba ni bila Tuhan kata aku sakit, engkau tak datang ziarah aku. Tuhan kata, ama alimta anna abdi fulanan marid falam ta'udhu. Tidakkah kau tahu sesungguhnya fulan itu hari itu sakit tapi engkau tak pergi ziarah dia pun? Tidakkah kau tahu kalau engkau pergi ziarah dia, engkau akan dapati aku di sisi dia? Apa maksudnya? Maksudnya bukan Tuhan sakit, tapi nak katanya hamba yang sakit tu dekat dengan Tuhan. Sehingga kan Allah Ta'ala kata kalau kau pergi ziarah dia, engkau akan dapat pahala sama seperti mana engkau berada di sisiku. Maksudnya besar pahala orang pergi ziarah orang sakit ni. Terutama kalau orang sakit ni orang yang saleh, orang yang dekat dengan Tuhan. Maka sebab itu di antara adab, bukan adab semata, hak orang Islam berbanding orang Islam yang lain, ialah menziarahi orang sakit. Ziarah orang sakit ni ulama berbeza pendapat. Ada yang kata sunnah, ada yang kata fardu kifayah. Sebahagian ulama menyokong pandangan yang kata ia adalah fardu kifayah, iaitu kalau semua tak pergi ziarah dia, sampaikan dia tak ada siapa pun datang ziarah, maka masyarakat setempat yang orang Islam di situ akan berdosa. Akan berdosa. So kalau kita ni ada ruang nak pergi ziarah orang sakit, pergi ziarah. Kerana hukumnya fardu kifayah, dapat pahala. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebut, man ada maridan ghudwatan, sesiapa yang pergi ziarah orang sakit pada waktu pagi, kan, siapa sakit, ziarah orang sakit waktu pagi, malaikat akan doa kepada orang yang ziarah ni sampai petang. Malaikat doa supaya Allah ampunkan dia. Da'a lahul malaik, da'a lahu sab'una alfi malak. 70,000 malaikat akan doa hatta yumsi, sehingga dia habis waktu petang. Maksud daripada pagi dia pergi ziarah tu, malaikat akan doa 70,000 malaikat doa keampunan untuk dia. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan Tuhan akan bagi dia satu kebun dalam syurga sebagai balasan. Maka kadang-kadang orang datang kat saya, dia kata, ustaz, saya ni ustaz, belajar pun belajar bab dunia je ustaz. Macam mana ustaz dengan akhirat saya? Saya tak belajar agama macam ustaz. Saya tanya, tuan kerja apa? Saya kerja doktor. Kadang-kadang sibuk, tak ada masa nak beramal. Saya sebut kat dia satu benda. Saya kata, doktor tak perasan ke hari-hari duk buat ibadat ni? Dia kata, macam mana saya buat benda wajib? Tu tengok orang sakit tu. Kalau setakat ziarah orang sakit pun dapat pahala, apatah lagi mengubat orang sakit. Pagi-pagi doktor buat pahala dah. Dia pergi round dekat ward sakit dia. Betul? Buat pahala dah. Ustaz buat? Ustaz meroloh lagi. Pagi-pagi ustaz duk tidur lagi. Sebab lepas kuliah subuh, tak ada buat apa, tidurlah. Kan? Itu bagi ustaz yang penceramah bebas lah, kan? Kalau ustaz kerja, dia bekerja lah. Tapi kadang-kadang dia tak buat pahala, tapi doktor buat pahala. Lepas tu dia masuk klinik, orang datang kat dia, dia pergi ubat.
maka kita jangan ingat, jangan berfikiran sekular, asingkan agama daripada dunia, jangan. Kerana kadang-kadang kerja yang tuan-tuan buat sekarang ni pun memudahkan urusan orang, kan? Memudahkan urusan orang nak dapatkan pembiayaan, dapat beli kereta, boleh pergi dakwah contohnya, dapat pahala, dapat pahala. Jadi kadang-kadang pahala tu datang dalam keadaan yang kita pun tak sedar, punya senang nak buat pahala. Jadi sebab tu jangan berfikiran hanya orang agama saja yang boleh buat kebajikan dan buat pahala. Kadang-kadang orang agama ni yang banyak buat dosa. Sorry to say, saya sebut benda ni sebab saya nak nasihat diri juga. Kadang-kadang orang agama ni Allah Ta'ala uji lebih besar daripada orang yang tak mengaji agama. Apa dia? Orang yang belajar agama nak duduk depan penceramah lain. Oh, itu satu pengorbanan besar. Nak duduk dengar kuliah. Pernah tengok ustaz datang dengar kuliah? Jarang kan? Jarang. Biasa dia akan bangun balik. Itu ujian yang Allah Ta'ala bagi pada kami. Kadang-kadang lebih besar daripada orang biasa. Sebab itu dalam hadis Bukhari, Nabi SAW berkata, yuja'u birajulin yaumal qiyamah, akan didatangkan oleh Allah dengan seorang lelaki di hari kiamat. Fayulqa finnar, Tuhan akan campak dia masuk dalam api neraka. Fatandaliqu aqtabuhu, akan terkeluar isi perutnya, tali perut dia akan keluar daripada badannya. Fayaduru haulaha kama yaduru al-himar haula ar-riha, dia akan berputar pada isi perut dia. Dia akan pusing mengelilingi isi perut dia seperti mana himar duk keliling benda yang menggiling tepung. Fayashtami'u alaihi ahlun nar, ahli neraka akan berimpun dekat dia. Duk tengok dia pelik. Ahli neraka ni orang jahat lah tuan-tuan. Tiba-tiba Nabi kata di hari kiamat nanti ni, orang dalam neraka ni tanya dekat dia. Dia kata, malaka ya fulan, apa jadi engkau wahai fulan? Alasta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah dulu engkau suruh kami buat benda baik dan cegah kami buat benda mungkar? Maksudnya orang ahli neraka pun kenal dia ni ustaz. Maksudnya orang neraka tu, yang jahat tu pun kenal dia. Maksudnya bukan ustaz biasa-biasa ni. Ni ustaz masuk TV ni. Maksudnya orang kenal dia, dia pendakwah besar lah kira. Sebab bila dia masuk dalam neraka, atau isi perut terkeluar, terpelanting keluar, ahli neraka duk tengok. Dia kata, malaka ya fulan, apa jadi engkau wahai fulan? Dulu bukankah kau suruh kami buat benda baik, engkau cegah kami buat benda mungkar? Kira ni kalau masuk kelab Zouk pun orang duk kenal ni. Ustaz ni kira hebat lah. Kalau macam saya, orang tak kenal sangat. Sebab jarang masuk TV, dah kena ban dah pun. Maksudnya kalau ustaz tu terkenal, Allah Ta'ala bagi ujian lebih besar pada dia. Ujian tu lebih besar. Dia kata apa? Dia kata bala. Dia kata betul ya. Dulu memang aku buat kerja dakwah pun. Aku suruh hampa buat benda baik. Ya, aku suruh. Aku promosi benda baik. Masuk TV sejam aku cakap benda baik belaka aku suruh buat. Tapi aku tak buat pun. Aku suruh hampa je buat, aku tak buat. Dulu dalam dunia aku cegah hampa buat benda mungkar. Betul? Buat benda mungkar. Jangan buat benda mungkar. Jangan, ini benda mungkar tuan-tuan. Tapi aku buat kok. Jadi sebab itu aku kena azab. Maka Allah Ta'ala sebut dalam hadis ni, seeloknya kamu pergilah ziarah orang sakit, kerana ziarah orang sakit ni dapat pahala. Kan buat apa pun ziarah ya. Bila nak ziarah ni? Ada hadis Ibnu Majah yang sahabat kata Nabi tak ziarah orang sakit melainkan setelah berlalunya 3 hari daripada hari dia sakit. Tapi hadis ni terlalu dhaif. Hadis ni tak sahih. Bila nak pergi ziarah orang sakit? Bila perlu. Bila kita rasa masa sesuai. Kitalah yang tentukan bila sesuainya. Katalah kalau saudara terdekat, pergilah awal tengok. Kerana kita orang dekat. Tapi kalau kita pun tak apa nak rapat sangat dengan dia, kita kata bagilah dia ruang dengan family dia dulu kot.
Lepas minggu kita datang. Tapi yang pastinya kita tentukan sendiri bila kita nak datang. Dan bila kita ziarah orang sakit ni, pertama, pastikan masa sesuai. Yang kedua, jangan duduk lama. Bila kita dah datang ziarah, jangan lama-lama kerana menyakitkan dia, menyusahkan dia, so kita baliklah. Sekejap saja. Yang ketiga, doa untuk dia. Doa untuk dia maksudnya kita pergi kat dia, kita kata, kita baca doa yang Nabi ajar. Doa yang Nabi ajar untuk dibaca kepada orang sakit. Apa dia? Kita baca doa ni. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaun la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas, maksud dia, wahai Tuhan, ya Allah, Tuhan manusia. Allahumma rabban nas, wahai Tuhan, ya Allah, Tuhan manusia. Azhibil ba's, ya Allah, hilangkanlah penyakit. Hilangkanlah penyakit ni. Anta syafi, engkaulah penyembuh wahai Tuhan. La shifaa illa shifauk, tidak ada penyembuhan melainkan hanya penyembuhanmu. Shifaun la yughadiru saqama, berikan penyembuhan yang mana penyembuhan itu tidak meninggalkan penyakit yang lain. Doa Nabi cantik. Maksud bukan minta penyembuhan segera, tapi minta penyembuhan yang segera dan penyembuhan yang tidak meninggalkan kesan sampingan yang lain. Okey, tu adab bila kita datang. Ataupun kita baca doa ni. As'alukallahil azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaka. Aku minta kepada Tuhan yang agung, aku minta kepada Allah yang agung, pemilik bagi arasy yang agung, untuk menyembuhkan kamu. Tak apa yang bahasa Arab kan? Tak apa, ambil yang bahasa Melayu. Aku berdoa kepada Allah yang agung, Tuhan yang memiliki arasy yang agung, untuk sembuhkan kamu. Baca 7 kali. Doa sabit dalam sunnah. Tak apalah ustaz, tak apa, rakaman ada. Nanti bawa pen, bawa kertas. Yang mana yang bukan Imam Syafi'i punya ingatan lah. Yang mana Imam Syafi'i punya ingatan, tak apa. Dia guna ilio dia je kan. Dan adab tengok orang sakit juga, bicara dengan bicara yang memberikan dia harapan untuk sembuh. Jangan pergi orang sakit, saya pun ada sepupu sakit macam ni, 2 hari lepas tu mati dah. Sebaliknya, kita doakan supaya Allah membersihkan dosa dia dengan sakit. Sebab itu Nabi, bila dia datang jumpa orang sakit, Nabi akan sebut, antara benda yang Nabi sebut, la ba'sa tahur insya-Allah. Nabi kata, tak apa, sakit sikit je ni, tahur insya-Allah, moga Allah mencucikan dosa. Boleh ke ustaz kita pergi ziarah orang yang bukan Islam, kawan kita non Muslim? Kita boleh pergi ziarah? Boleh. Kerana Nabi pernah ziarah seorang budak Nazak daripada Yahudi. Nabi ajak dia masuk Islam. Aslim, Nabi kata. Bapak dia ada sebelah. Bapak dia tengok je Nabi kan. Nabi kata masuk Islam. Dia tengok ayah dia. Sakit tu tengok ayah dia. Ayah dia kata, Ati' Abul Qasim. Taatlah kepada Nabi Abul Qasim. Dia pun masuk Islam. Alangkah baiknya masuk Islam sebelum meninggal dunia. So itu di antara adab-adab kita tengok orang sakit. Baik, kemudian Allah Ta'ala kata lagi, wahai anak Adam, aku minta kau makan, kau tak beri pun aku makan. Kata hamba ni, wahai Tuhan, macam mana aku nak bagi kau makan? Engkau Tuhan. Kata Allah, tidakkah kau tahu ada seorang hamba aku minta makan daripada kamu, engkau tak beri dia makan? Tidakkah kau tahu kalau engkau berikan dia makan, engkau akan dapati aku di sisinya? Beri makan juga memberikan pahala. Sebab itu bila sahabat Nabi tanya, antara sahabat Nabi tanya, mana satu Islam yang baik? Nabi kata apa? Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif.
Di antara Islam yang baik, kata Nabi, memberi makan. Bukan buat kenduri, tuan-tuan. Kadang-kadang kita dok faham beri makan ni mesti buat kenduri. Tak semesti buat kenduri. Kita pergi dekat kafe, tengok ada 2-3 orang makan, kita tolong bayarkan. Dan saya selalu kena benda tu. Pergi makan, dah siap makan, nak pergi bayar, orang kata dah ada orang bayar dah. Masalah tak bagi tahu kat saya. Kau tak, saya ambil lebih lagi. Jazakallahu khair. Ramai orang buat macam tu kat saya. Maksudnya kita nak pergi bayar, dia bayar dah. Kita pun tak tahu siapa. Menunjukkan orang tu sangat ikhlas. Moga Allah memberikan dia ganjaran. Menunjukkan nak buat pahala ni bukan semesti buat kenduri besar-besaran. Tak. Apa yang kita mampu. Ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah, kata Nabi dalam hadis Bukhari. Takutlah kamu kepada neraka walaupun hanya dengan sedekah separuh daripada biji tamar. Duduk dalam Masjidil Haram, tengah tunggu orang buka puasa. Kan kalau buat haji tamatuk umpamanya, kan kena puasa 3 hari lepas tu. Mentara nak tunggu hari tarwiyah kan, sebelum nak pakai ihram balik. Tuan-tuan faham ke tak ni? Saya kami tak nak buat haji Ustaz. Tak apa, nanti fahamlah. Tapi dia kena puasa dulu. Kalau orang yang tak nak bayar, tak nak sembelih, dia kena puasa. So puasa. Malah nak keluar daripada Masjidil Haram, sebab bila dah biasanya orang akan duduk di Masjidil Haram daripada waktu asar tu sampai isyak. Takut, malah nak keluar sebab tempat kita tu pot bagus dah. Kalau keluar susah nak dapat pot yang sama. So malah nak keluar. Lupa nak buat tamar. Kita puasa. Bila masuk waktu maghrib, tak ada apa nak makan, orang sebelah bagi. Nah, ambil tamar. Dia kata saya ada sebiji tamar, kita kongsi sebelah. Itu pun dah dikira amal baik. Itu pun dah dikira amal baik. Beri makan. Terutama dalam bab dakwah ni, bagi makan tu sebenarnya beri kelembutan jiwa pada orang yang kita nak dakwah. Beri makan. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, wahai anak Adam, aku minta kau minum, kau tak berikan aku minum pun. Kata dia, ya wahai Tuhan, macam mana aku nak bagi kau minum, kau Tuhan. Dia kata, hamba aku minta minum, engkau tak bagi pun. Kalau engkau berikan dia minum, engkau akan dapati aku berada di sisinya. Maksudnya hadis ni berkaitan dengan hubungan kita dengan insan lain. Sebab itu Osman, dia pesan. Osman ni orang kaya, tuan-tuan. Osman ni orang kaya. Dan cantik bila dia riwayatkan hadis ni. Apa dia? Osman riwayat daripada Nabi SAW. Nabi kata, malaka min malika illa ma'akalta fa'ashba'at wa ma labista fa'ablait wa ma tasaddaqta fa'amdait atau kama qal. Osman riwayat benda ni daripada Nabi, dia pegang benda ni, dia orang kaya, dia tahu. Kata Nabi, tidak ada dalam harta kamu tu, tidak ada yang menjadi hak kamu, melainkan apa yang kamu dah makan dan kenyang, apa yang kamu pakai dan dah lusuh, dan apa yang kamu telah sedekahkan, yang mana kamu telah laksanakan pahalanya. Tu je milik kita. Yang confirm milik kita, yang kita dah makan, fa'afnait, hilang. Maksudnya dah dicerna. Satu. Yang mana yang kau dah pakai sehingga lusuh, dan mana yang kamu dah sedekahkan dan kamu ikhlas, pahalanya telah tetap di sisi Allah. Yang itulah yang kita punya. Habis tu Ustaz, yang dalam akaun saya tu ada juta-juta tu, yang juta-juta tu belum tentu milik kita. Katalah hari ni tuan-tuan, kita masuk teka silang kata dapat 5 juta apa hadiah. Kita pun syok masuk line account 5 juta. Aku dah jadi jutawan, betul? Aku dah jadi jutawan, 5 juta line account. Syok dapat 5 juta. Sehari pakai gelaran jutawan, esok mati. Siapa dapat 5 juta? Waris dapat. Waris pula kata aku jutawan. So yang confirm kita punya
yang Nabi sebut tadi ni, yang kita telah guna betul-betul. Sebab tu Nabi kata apa yang kau telah makan dan telah dicernakan. Kerana kadang-kadang makan lepas tu muntah balik pun bukan kita punya. Kadang-kadang dah masuk dalam mulut, datang anak, ayah makan apa? Keluar balik bagi kat anak. Bukan kita punya kadang-kadang. Maka sebab itu, ini yang disebutkan oleh Allah, cara hubungan kita dengan insan yang akan memberikan pahala. Beri makan, ziarah orang sakit, beri minum. Beri minum. Maka cukup sekadar tu dulu untuk hari ini, insya-Allah. 2 hadis, insya-Allah kita masuk kuliah apa ni akan datang dengan hadis yang kelima. Ada soalan ke, komen ke, kritik ke? Ya. Tak ada soalan? Fahamlah ke lah? Ya. Ada hadis Nabi SAW menyebut. Nabi kata, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Apabila Sya'ban telah berada separuh, jangan puasa. Kecuali bagi orang yang dah biasa puasa sebelum itu. Baik. Hadis ni ada sedikit masalah. Sebahagian ulama terima hadis ni. Dia kata okeylah, bagi orang yang tak puasa lagi sebelum Sya'ban, jangan puasalah bila dah pertengahan Sya'ban. Saya berpegang kepada pendapat ulama yang mendhaifkan hadis ni. Pertama, kerana sanad dia tidak ada perawi yang dipertikaikan. Yang keduanya, kerana hadis ni bercanggah dengan hadis-hadis lain, iaitu sahabat Nabi dalam hadis yang sahih yang lain, dia orang sebut Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban. Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Aisyah pun qada puasa di bulan Sya'ban. Kan? Maka sebab itu, saya punya pandangan, saya pegang kepada pendapat ulama yang kata hadis tersebut dhaif. Okey? Yang ada larangan yang jelas, puasa hari Syak. Puasa hari Syak, ya, ada larangan bagi orang yang nak puasa sunat. Puasa dia Syak, dia kata entah Ramadan nak, padahal nak bulan tak masuk lagi. Dia kata aku puasalah kalau Ramadan kira okeylah. Itu dilarang. Tapi kalau puasa qada, puasa Isnin Khamis, tak apa. Selagi mana tak nampak anak bulan, maka bukan Ramadan, itu Sya'ban. Wallahu a'lam. Boleh? Okey, terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Saya minta maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Ada masa kita bertemu lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.